Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Berita baik untuk semua. Kamu ingatkah dulu kita ada satu aplikasi kisah seram, iaitu kisah misteri di mana pengguna boleh berkongsi kisah mereka dan pengguna lain boleh membaca kisah yang dikongsikan. Kisah misteri terpaksa saya hentikan, tapi masih ramai yang tanya pasal aplikasi untuk berkongsi kisah seram mereka. Dengan itu, saya sedang membina satu aplikasi baru. Dengan arti kata lain, akan ada satu aplikasi di mana pengguna, iaitu anda, boleh berkongsi kisah anda. Saya boleh tengok kisah tu dan pilih untuk dikongsikan semula di Kupi-Kupi Go. Tapi saya akan umumkan pada masa hadapan, dan kisah-kisah di dalam aplikasi ini seperti juga kisah yang akan saya kongsikan pada hari ini. Hari ini kita akan berkongsi kisah yang berlaku ketika hari pengebumian. Lebih tepat lagi, kisah tentang mayat yang sukar untuk dikebumikan. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. 4. Liang lahat yang banjir. Ini adalah sebuah kisah yang berlaku di kampung di salah sebuah negeri di Malaysia ni. Di sini tinggal seorang lelaki tua yang berumur lewat 60-an. Dia terkenal di kalangan orang kampung disebabkan dia gemar untuk memberikan pinjaman kepada penduduk kampung. Tapi pelik, bila dia meninggal dunia, bukan orang kampung bersedih tetapi mereka gembira. Bila tiba masa dia mahu dikuburkan, diceritakan oleh penggali kubur, setelah menghabiskan beberapa jam menggali, kubur yang mereka gali walaupun panas terik tetapi dipenuhi dengan takungan air yang bertakung sehingga paras betis. Selain daripada itu, ada juga anak ular yang keluar dari lubang-lubang tanah. Dengan itu, mereka menggali lagi lubang kubur yang lain. Beberapa jam kemudian mereka merasa pelik sebab lubang kubur yang baru digali ini pun ditakungi oleh air. Mahu ataupun tidak, mereka terpaksa menguburkan mayat di dalam kubur yang baru sahaja mereka gali sebab mayat pada waktu itu di dalam perjalanan dari rumah ke tapak perkuburan. Sewaktu mayat diturunkan di liang lahat, mereka mengharap yang ahli keluarga tidak perasan yang lubang kubur ditakungi air. Tetapi sudah terang lagi bersulu, semua orang boleh melihat separuh badan mayat ditenggelami air. Setelah proses pengebumian berakhir, mereka ditanya oleh waris kenapa kuburan ditakungi air. Mereka terpaksa menceritakan apa yang terjadi semasa proses penggalian tadi. Kisah ini kemudian tersebar di kalangan orang kampung dan ramai yang menganggap ini adalah balasan terhadap perangai arwah ketika dia hidup suatu ketika dahulu. Dia seorang yang suka mengumpat, mengadu domba dan menjatuhkan orang lain. Walaupun dia seorang yang kaya, tetapi kekayaan ini diperoleh dengan mengambil riba dan menganiaya orang. Dia gemar untuk memberikan pinjaman kepada penduduk kampung, tetapi dia mengenakan faedah yang cukup tinggi, ada ketika lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Kepada mereka yang tidak dapat membayar pula, dia akan memaksa peminjam untuk menjual harta mereka seperti tanah, emas dengan harga yang jauh lebih murah dari harga asal. Ramai yang percaya disebabkan sikap inilah terjadi insiden ganjil semasa dia mahu dikuburkan. Ini adalah sebuah kisah benar yang dikongsikan di utusan.com.my. 3. Jenazah bertubuh kecil tidak muat di lubang kubur. Kisah ini dikongsikan oleh seorang pengurus jenazah dari Kelantan yang dikenali sebagai Syed Soleh di laman Facebooknya. Setelah Syed baru habis menguruskan mayat di Pasir Mas Kelantan, dia mendapat panggilan lagi untuk menguruskan mayat yang perlu diambil di Selayang Selangor untuk dikebumikan di Tanah Merah Kelantan. Perjalanan sehala dari Selangor ke Kelantan mengambil masa lebih kurang 5 ke 6 jam lebih. Setelah mayat dimandikan, maka Syed dan seorang pembantu memandu ambulan memulakan perjalanan dari Selangor ke Kelantan. Ketika di dalam perjalanan, Syed bertanya kepada pembantunya tentang hal perihal jenazah. Menurut pembantunya, jenazah berumur 20-an. Dia meninggal dunia akibat terlibat di dalam kemalangan. Tubuh badannya kecil sahaja. Menurut pembantu Syed lagi, kenderaan yang dibawa ketika itu terasa berat, lebih berat dari biasa. Pada waktu inilah, kedua-dua mereka hanya bertenang dan berdoa supaya urusan mereka dipermudahkan. Sehinggalah tiba mereka ke tapak perkuburan. Di sini berlaku lagi satu kejadian misteri. Ketika jenazah diturunkan, lubang kubur tidak muat.
muat, walhal kubur sudah diukur sebelum digali. Mereka kemudian membesarkan kuburan dengan mengikut saiz terperinci ukuran mayat tersebut. Namun begitu, ketika diturunkan untuk kali kedua, masih lagi tidak muat. Sekali lagi mereka terpaksa membesarkan lubang kubur untuk kali yang ketiga. Jenazah diturunkan, barulah mayat dapat dimasukkan. Itulah kisah perkongsian dari seorang penggali kubur yang bernama Syed Soleh. 2. Jenazah busuk yang sukar dikebumikan. Dari kisah di Malaysia, sekarang kita tengok pula kisah yang berlaku di Indonesia. Diceritakan oleh seorang pengurus jenazah dikenali sebagai Modin. Ada satu ketika, dia menerima permohonan dari anak jenazah untuk mengurus mayat ayah mereka. Dia pun bergegas ke rumah pemohon, tapi pelik, sebaik sahaja sampai ke rumah, dia terhidu bau yang sangat busuk. Menurut Modin lagi, bau ini membuatkan dia mual dan jijik. Ini adalah satu bau yang dia tidak pernah hidu selama 16 tahun dia bertugas. Semasa mereka memandikan jenazah, rata-rata mereka dikejutkan dengan keadaan jenazah yang sudah pun berulat. Walhal, baru sahaja jenazah meninggal dunia. Proses mandian telah pun berakhir, maka tibalah masa jenazah dikafankan. Di sini berlaku lagi satu kejadian pelik. Mereka telah mengukur kain kafan berkali-kali, tetapi bila dikafankan, kain tidak muat untuk mengkafankan seluruh tubuh badan jenazah. Mereka terpaksa memotong kain kafan untuk menutup bahagian tubuh badan yang belum dikafankan, dan mereka melakukan ini berkali-kali, membuatkan kain kafan bersambung-sambung. Pada masa yang sama, Modin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya, "Ya Allah, jangan kau hinakan jenazah ini, cukuplah sekadar peringatan kepada hamba-Mu." Setelah jenazah selesai dikafankan, berlaku lagi satu kesukaran untuk mereka, di mana tiada ambulan ataupun kenderaan yang ada untuk menghantar jenazah ke tapak perkuburan. Walaupun mereka cuba menghubungi semua kenalan, semuanya bertugas di tempat yang lain. Sehinggalah ada seorang lelaki yang menawarkan van dia digunakan untuk menghantar jenazah. Mereka pun pergi ke rumah lelaki ini untuk mencari van yang dimaksudkan. Tetapi ketika mereka berada di situ, mereka dikejutkan dengan suara isteri lelaki ini yang melarang mereka menggunakan van tersebut, sebab menurut wanita ini, arwah tidak pernah mengizinkan mereka untuk naik kenderaannya semasa dia hidup dahulu. Akhirnya, anak murid Modin menawarkan lori milik dia untuk mengangkat jenazah, tetapi lori ini harus dibersihkan terlebih dahulu sebab lori ini digunakan oleh anak murid Modin untuk mengangkat ayam. Sampailah jenazah ke liang lahat. Ketika dimasukkan ke dalam dan badannya menyentuh tanah kuburan, tiba-tiba air berwarna hitam dan berbau busuk keluar dari celah tanah membanjiri liang lahat. Mereka segera menguburkan jenazah. Setelah selesai dikuburkan, kuburan jenazah tidak nampak seperti kuburan yang baru dikubur. Ia nampak berlubang, di mana lubang kubur lebih rendah dari permukaan di sekeliling. Modin yang mahu mempercepatkan proses pengebumian hanya membaca doa yang paling ringkas dan tidak membaca talqin. Menurut Modin, inilah kali pertama dia tidak membaca talqin selama 16 tahun dia bertugas, dan inilah pengalaman yang paling aneh pernah dia lalui selama ini. 1. Jenazah lelaki dermawan yang mengejutkan semua orang. Ini pula ialah kisah seorang lelaki yang dikenali sebagai seorang yang dermawan. Dia suka membantu dan digemari oleh penduduk sekeliling. Malah semasa arwah mahu dikebumikan, ramai yang datang ke tapak perkuburan untuk membantu. Walaupun mengenali arwah sebagai seorang yang baik, tetapi mereka dikejutkan dengan kejadian-kejadian misteri yang berlaku semasa hari pengebumiannya. Apa yang mereka sangka sebagai satu upacara pengebumian yang ringkas, mereka salah sama sekali bila liang lahat yang digali dipenuhi dengan ular-ular yang keluar dari dalam tanah. Malah ular ini tidak berhenti-henti keluar dari celah-celah tanah, membuatkan mereka terpaksa menggali liang lahat yang lain. Setelah kuburan baru siap digali, sekali lagi mereka dikejutkan dengan kehadiran ular-ular sama seperti liang lahat yang pertama tadi. Bayangkan, urusan pengebumian tidak berakhir, bermula dari pagi sehinggalah subuh keesokan harinya. Kesukaran ini membuatkan imam bertanya kepada keluarga arwah apa sebenarnya yang berlaku.
Apa yang diceritakan oleh isteri arwah ini mengejutkan semua orang. Rupa-rupanya, walaupun arwah berlaku baik dengan orang lain, tetapi dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sendiri. Malah, arwah akan selalu menengking isteri dan anak-anak setiap kali berada di rumah. Arwah tahu yang si isteri mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dari dia. Dengan itu, dia tidak langsung memberikan wang untuk urusan keluarga. Malah, dia sendiri ditanggung oleh istrinya. Sehinggalah ada satu ketika, arwah berkata, "Tak ada guna aku habiskan duit untuk kamu, sedangkan kamu mempunyai wang." Perangai arwah ketika berada di rumahnya sendiri ini berbeza dengan perangainya ketika berada di luar, membuatkan isteri arwah sendiri tidak menghalalkan nafkah yang tidak pernah diberikan kepada mereka selama arwah masih hidup. Saat inilah baru perangai sebenar arwah didedahkan, mengejutkan semua orang di sekeliling, menjadikan kisah ini kisah terakhir kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Macam biasa, kalau anda suka pastikan anda like dan share, dan berbalik kepada aplikasi yang saya sebut masa intro tadi. Ini adalah aplikasi untuk menggantikan aplikasi kisah misteri. Macam juga aplikasi kisah misteri, pengguna boleh memuat naik kisah mereka di sana. Saya buat keputusan untuk buat satu aplikasi baru. Ramai yang message dan tanya di mana mereka boleh berkongsi kisah seram mereka, dan menggunakan aplikasi inilah anda boleh berkongsi kisah seram anda bukan sahaja untuk dibaca oleh saya, tetapi juga oleh pengguna aplikasi yang lain. Tapi saya akan buat pengumuman kalau aplikasi ini boleh dimuat turun pada masa hadapan. Sekarang saya sedang menyiapkan aplikasi ini. Itulah ada untuk beberapa minggu saya hilang sebab saya sibuk dengan pembikinan aplikasi ini. Akan lebih banyak update pada masa hadapan, jadi pastikan anda follow Kupi-Kupi Go. Dan macam biasa akan lebih banyak lagi kisah-kisah menarik dimuat naik di Kupi-Kupi Go. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.